Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dilantik sebagai Profesor Adjung Universiti Islam Selangor UIS. Pelantikan itu dilihat sebagai langkah strategik dalam memperkukuh hubungan keilmuan dan dakwah antara Sabah dan Semenanjung. Watikah pelantikan disampaikan oleh Naib Chancellor UIS, Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di Kota Kinabalu pada Selasa. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Agama Negeri Sabah berharap pelantikan tersebut menjadi jambatan penghubung antara Sabah dan Selangor khususnya dalam dakwah dan keilmuan Islam. Beliau berkata, hubungan erat antara institusi pendidikan Islam dan kepimpinan negeri mampu memberi manfaat besar dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta berdaya saing. Terdahulu, kedua-dua pihak turut membincangkan hala tuju pembangunan pendidikan Islam dan dakwah di peringkat nasional. Langkah jangka pendek termasuk pemindahan segera ke premis baharu serta penyediaan lokasi alternatif dicadangkan bagi mengatasi isu keselamatan dua buah tadika kemas di Pulau Sebatik. Ahli Parlimen Kelabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, perkara tersebut memerlukan perhatian dan tindakan segera Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Ia bagi memastikan ekosistem pendidikan awal kanak-kanak di kawasan berkenaan tidak terjejas. Kita minta pihak-pihak KKDW melihat situasi ini. Kita memohon agar ia diberi tindakan segera. Untuk di Kampung Sungai Pukul tadi kita ada 12 orang. Untuk di Kampung Wallace Bay ini ada 10 orang. Selain isu struktur, penyelesaian status tanah bagi premis di Kampung Sungai Pukul juga perlu diteliti bagi membolehkan kerja naik taraf dapat dilaksana. Bantulah untuk kemudahan pembelajaran anak-anak di Kampung Wallace Bay ini dipindahkan seperti yang disarankan oleh kita punya MP. Satu lagi seperti tabika kemas di Sungai Pukul tadi, begitu juga pengambilan tanah lah supaya dapat dipercayakan oleh pewaris-pewaris itulah untuk kita buat bangunan baru. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET aras tinggi terus diperkukuh. Ia bagi melahirkan tenaga mahir dalam bidang pengkhususan yang memenuhi keperluan industri. Naib Chancellor University College Sabah Foundation UCSF, Datuk Dr. Rafiq Idris berkata, inisiatif seumpama juga diyakini dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan menerusi kursus pendek dan persijilan profesional yang kompetitif. Kita amat menggalakkan pelajar kita sebagai tambahan kepada kursus-kursus akademik yang mereka ambil di UCSF. Mereka untuk tambah kemahiran-kemahiran tambahan. Contohnya kursus latihan pendek yang mempunyai ciri-ciri TVET itu kita memang sangat galakkan. Di peringkat universiti sendiri kita ada menawarkan kursus-kursus di peringkat sijil berkait seni, drone, fotografi dan juga beberapa kursus latihan yang lain. Selepas bertahun-tahun hidup dalam kesempitan, akhirnya ada ruang untuk menarik nafas lega bagi penerima rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ di Dun Kadamayan. Kediaman tersebut bukan sekadar sebuah rumah, tetapi kelegaan selepas lama berteduh dalam serba kekurangan. Fadli Zul Ikram ada perkongsiannya. Sebelum ini lebih 10 seisi keluarga daripada datuk dan nenek hingga ke cucu yang telah berkeluarga terpaksa berkongsi sebuah rumah uzur dan sempit. Ruang yang terhad, bumbung yang bocor dan struktur tidak selamat menjadi rutin harian yang menjejaskan kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk anak-anak yang masih bersekolah. Keperluan mendesak seumpama inilah yang mendorong pelaksanaan bantuan rumah SMJ sebagai usaha kerajaan negeri menyediakan kediaman lebih selesa dan selamat kepada keluarga yang benar-benar memerlukan. 31 Januari lalu, Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedict meluangkan masa sehari suntuk meninjau sendiri permohonan rumah SMJ bersama unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Kadamayan. Lawatan ini melibatkan 7 buah kampung. Saya melihat sendiri
kedaifan, beberapa rumah anak-anak masih bersekolah dan satu cabaran untuk anak-anak itu melaksanakan atau membuat kerja-kerja sekolah dengan rumah semasa yang daif. Sebab itu, Kerajaan Sabah komited untuk menyediakan rumah SMJ bagi keluarga seperti ini. Sejak pelaksanaannya pada 2022, sebanyak 80 unit rumah SMJ telah dibina di kawasan Dun Kadamaian. Tahun ini kita akan membina 50 buah rumah SMJ baru di kawasan Dun Kadamaian. Dan kita mahu ianya dapat dilaksanakan segera. Bagi penerima, saat rumah baharu siap dibina adalah saat yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Ia hadir selepas penantian yang panjang, penuh harapan dan keraguan. Saya bersyukurlah sebab tu Datuk BCD. Ya pun tidak percaya ada tetangga tidak. Tapi terima kasih banyak-banyaklah. Dalam kalau masuk anak buah 20 orang lebih ya. Kelegaan itu turut dirasai mereka yang sekian lama hidup dalam kebimbangan, terutama ketika hujan dan cuaca buruk. Adalah bagus sikitlah kalau begini pun. Hujan kan, kuat hujan, kuat juga tu menitis-menitis di dalam basah kami. Itulah sana bagus sudah sekarang. Ada senang hati sudah sikitlah. Bagi keluarga besar, rumah baharu ini memberi ruang bukan sahaja untuk bergerak tetapi untuk hidup dengan lebih selesa. Ini keadaan rumah saya, sebenarnya banyak anak-anak buah saya, ibu bapa saya tinggal bersama. Jadi kami memang bersempit-sempitlah di situ. Jadi syukur dan berterima kasihlah sama JKK deh untuk beri saya rumah seperti ini, untuk bukan juga mau mewah tapi selesa. Sesungguhnya bantuan rumah mesra SMJ bukan sekadar menyediakan tempat berteduh. Sebaliknya memberi kelegaan, ketenangan dan harapan baharu kepada keluarga yang sekian lama hidup dalam kesempitan. Sebuah rumah kini menjadi titik mula kepada kehidupan yang lebih selamat, selesa dan bermaruah. Fadli Zil Ikram, RTM. Dataran Selimpau Daun Pitas dijangka menjadi tarikan 40,000 pengunjung sempena Festival Tahun Baharu Cina. Pelbagai pengesian menarik siap diatur bagi memeriahkan festival seminggu itu yang akan berlangsung pada 8 hingga 15 Februari ini. Adun Pitas, Datuk Dr. Rudi Awah berkata, antara tarikan utama termasuk pertandingan Ratu Tahun Baharu Cina yang menampilkan juara-juara peringkat negeri, serta pertandingan artis veteran Sabah dengan tawaran hadiah utama sehingga RM7,000. Saya menjemput kepada sebuah rakyat yang ada di seluruh Sabah yang berbidat dari segi sukan-sukan belia dan beliawanis, hadirlah. Kena sukan, pelbagai sukan, hadiah pun lumayan, hadiah besar tanpa yuran. Begitu juga yang minat berhibur, datanglah tanpa yuran. Yang minat untuk Ratu Tahun Baru Cina, datanglah tanpa yuran. Selain hiburan, festival itu turut menawarkan kaunter perkhidmatan integrasi melibatkan kaunter Jabatan Pendaftaran Negara, klinik pergigian dan mahkamah bergerak. Majlis penutupan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor pada 15 Februari ini. Operasi pasar dini hari di Bandar Sandakan akan dipindahkan ke Pasar Borong Bandar Ramai-Ramai bermula 1 Mei ini. Langkah tersebut bagi memberi ruang kepada penstrukturan semula guna tanah. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Walter Kenson berkata ia sekaligus menangani isu kesesakan lalu lintas serta memastikan ekosistem perniagaan di pusat bandar lebih sistematik dan kompetitif. Operasi di lokasi sedia ada dilanjutkan hingga 30 April sebelum pemindahan rasmi dilaksana. Banyak kita membuat tindakan untuk menstrukturkan dan menyusun semula untuk memindahkan pasar dini hari ini ke Pasar Borong Bandar Ramai-Ramai supaya keadaan lebih teratur, lebih selesa kepada pengunjung dan disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang asas. Sebagai insentif, penjajah yang berpindah akan menikmati kadar lesen lebih murah selain pelanjutan waktu perniagaan. Terdahulu, notis pemindahan awal telah dikeluarkan sehingga 28 Februari ini.
Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wayne. Salam Malaysia Madani.